Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. Okey, cikgu harap pada hari ini semuanya sehat-sehat dan telah pun bersedia untuk meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Okey, pada minggu lepas kita telah pun mempelajari penukaran nombor perlapanan kepada perdoaan. So, pada hari ini kita akan belajar bagaimana pula nombor perdoaan tukar kepada nombor perlapanan. Okey. Mari kita belajar bersama-sama bersama Cikgu Fiza. Okey. Dalam penukaran nombor perdoaan kepada nombor perlapanan, terdapat dua teknik yang boleh pelajar guna. Okey. Yang mana satu pelajar mau guna? Itu soalan favorite pelajar lah. Yang mana satu? Okey, kita kena tengok kehendak soalan. Okey. Kalau soalan minta teknik yang pertama, contoh teknik pertama ialah menggunakan pengumpulan 3 digit perdoaan dan tukar kepada nombor perlapanan. So, pelajar kenalah guna teknik tersebut. Kalau soalan minta kaedah pengiraan, so pelajar boleh guna pengiraan. Sekiranya tiada pernyataan minta pelajar menggunakan mana-mana teknik, so pelajar bebaslah menggunakan mana-mana teknik yang pelajar suka. Dengan itu, pelajar perlu menguasai kedua-dua teknik. Tidak boleh menguasai satu. Kalau soalan minta pengumpulan 3 digit, nanti tidak boleh jawab, kan? So, pelajar kena menguasai kedua-dua teknik. Dan kedua-dua teknik dia sangat mudah. Okey. Okey. Mari kita lihat kaedah yang pertama, iaitu pengumpulan kepada 3 digit perduaan dan tukarkan kepada nombor perlapanan. Okey, langkah yang pertama, nombor perduaan itu kita akan bahagikan dia kepada 3 digit yang mana bermula dari sebelah kanan. Okey? Dan jika paling kiri, maksudnya kita bermula dari kanan dan dia berakhir ke kiri, kan? Sekiranya yang paling kiri dia kurang digit, maksudnya dia tinggal 2, kita akan tambahkan kosong sehingga mencukupi 3 digit. Dan tukarkan digit tersebut kepada nombor perlapanan. Okey, mari kita tengok macam mana dia punya kaedah. Okey, kaedah pertama ya. Okey, contoh ini ialah soalan 1010101001 asas 2 mahu ditukarkan kepada nombor perlapanan. Okey, tadi kita sudah ketahui kita akan bermula daripada kanan. Okey, kita akan bermula daripada kanan dan pergi ke kiri. Okey, macam mana kaedah dia? Okey, 1, 2, 3 kita bahagikan. Kemudian 1, 2, 3 kita bahagikan. Dan 1, 2, 3 kita bahagikan. Okey, sekarang kita tengok digit yang paling kiri dia single. Okey, dia tidak boleh dibiarkan berseorangan. Kalau berduaan berbahaya, dia kena tambah 2. Okey. Macam mana kita mau tambah? Kasih tambah saja kosong. Jangan tambah lebih. Dia mesti 3 digit. Okey? Sebab tu kita tambah 2. Contohlah dia ada 1 lagi di depan. Jadi kita tambah 1. Maksudnya kita akan cukupkan dia 3 digit. Okey? Nilai digit kosong ditambah dan dicukupkan 3. Okey, kemudian kita akan cari jawapan. Okey, ini ialah jadual yang telah cikgu tunjuk kepada pelajar dan telah pun cikgu ajar macam mana mau menghasilkan jadual. Kalau pelajar kurang faham, lepas tu dia terlupa lagi, jadi masalah. Jadi sebaik-baiknya faham kenapa 000110. Ini ialah perwakilan digit perduaan yang mana nombor perduaan hanya terdiri daripada nombor 0 dan 1. Okey? Okey, mari kita tengok. Setelah kita bahagikan kepada 3 digit, okey. 011 bersamaan dengan 1. Okey.
101 bersamaan dengan 5, 010, ini 010 bersamaan dengan 2, dan 001 lagi bersamaan dengan 1. Jadi kita akan tulis jawapan 1521. Kuasa 8 ya, bukan kuasa 2 nih. Ini kalau salah tulis nih, soalan salah ini. Oke, kita kasih betul dulu. Bersamaan dengan 8. Bolehlah. Oke. So, adakah pelajar telah berjaya menguasai? Kalau masih belum menguasai, boleh rewind balik, tengok part yang ini. Cikgu ulang secara ringkas. Langkah yang pertama, kita akan bahagikan kepada 3 digit. Okey, 1, 2, 3 yang mana bermula dari sebelah kanan. Dan sekiranya nombor di sebelah kiri, paling kiri, penghujung dia kekurangan 3 digit, kita akan tambahkan 0 secukupnya. Kalau kurang 1 tambah 1, kurang 2 tambah 2. Kalau dia ngam-ngam, tak payah mau tambah. Sebab 0 di depan itu tidak bermakna. Okey. Okey, dan kemudian setelah kita bahagikan, kita boleh tengok jadual yang setelah kita bahagikan 3 digit, kita akan tengok di jadual apakah nombor yang setara dengannya. Okey. Dan akhirnya kita akan menemui jawapan. Okey, so kita pergi ke kaedah yang kedua. Okey, kita tengok adakah kaedah kedua lagi mudah daripada kaedah yang pertama. Okey, tapi sebelum kita pergi kaedah yang kedua, cikgu kasih tunjuk contoh buku teks supaya pelajar faham. Sebab tadi cikgu buat nanti bentuknya lain, dalam buku teks lain. Okey, cikgu terangkan secara ringkas dulu. Okey, dalam buku teks contoh 1.4, kita diminta untuk menukarkan nombor 1111001011 asas 2 kepada nombor perlapanan. Untuk lebih teratur dan tersusun, pelajar boleh buat macam ni. Okey. Kemudian kumpulkan 3 digit dan akhirnya pelajar boleh tengok secara satu-satu lah. 011 sama dengan 3. Okey, kemudian tengok lagi yang kedua, 0001 sama dengan 1, 1111 sama dengan 7, dan akhir sekali 001 bersamaan dengan 1. Okey, di sini pun dia ada tambah digit. Okey, sebab kekurangan digit. Dan jawapan dia kita akan baca macam mana dari kiri ke kanan lah. Jangan kasih terbalik pula. Okey, ikut saja susunan dia. 1713 asas 8. Okey. 7 bermula daripada 3, kemudian 1, 7, 1. Okey, faham? Okey, kalau faham, kita akan pergi ke contoh yang kaedah yang kedua. Okey, sorry. Okey, kaedah yang kedua ialah kaedah pengiraan. Okey. Langkah yang sama juga, pelajar akan bahagikan digit perduaan tadi kepada 3 digit bermula daripada kanan. Okey, tetapi untuk kaedah ini kita akan menggunakan nilai tempat perduaan. Okey, 200, 201, 202. Kenapa kita cuma guna 3? Sebab kita cuma ada 3 digit. Okey. Kalau 4 digit itu nombor per-16an. Okey, nanti okey, mari kita lihat kaedah pengiraan. Cuba keluar dulu. Okey, kaedah pengiraan cikgu guna contoh dalam buku teks contoh 1.5 iaitu 1111001011 asas 2 tukarkan kepada nombor perlapanan. Okey, bila kita bahagikan, paling kiri dia kekurangan digit. Sebab itulah di sini dia ada pertambahan digit. Okey. Okey, untuk yang ini cikgu akan terangkan bahagian 3 digit yang pertama sahaja sebab kaedah dia yang seterusnya lebih kurang sama. Okey. Okey.
kita ambil yang paling hujung 011, 011, 200, 201, 202. Okey. Ini sudah cikgu terangkan pada pembelajaran yang lepas. Kenapa 2001, 2012, 2024. Boleh flashback balik video yang lepas. Okey. So, setelah kita tulis nilai tempat, okey, kita akan darabkan. Okay. Kita akan darabkan digit tadi dengan nilai tempat perduaan. Contoh ini kosong kan? Okey, 0 darab 4. 1 darab 2, 1 darab 1. Okey, seperti yang dituliskan di sini, 0 darab 4, 1 darab 2, 1 darab 1. Okey, sama juga macam ni. 0 darab 4, 1 darab 2, 1 darab 1. Okey, hasil darab 0 tambah 2 tambah 1 sama dengan 3. Okey. 3 asas 8 bersamaan dengan 011. Okey. Okey, kalau 001, kita tengok sini hasil darab dia 0 darab 4, 0 darab 2, 1 darab 1. Kenapa 4, 2, 1? Nilai tempat perduaan. Dan hasil darab kita akan tambah, maka kita dapatlah jawapan. Begitu juga dengan yang seterusnya, 111. Okey, kalau siapa yang sudah hafal jadual, 111 yang paling last dia bersamaan dengan nombor 7 kalau asas 8. Okey. 1 darab dengan 4, 1 darab dengan 2, 1 darab dengan 1. Hasil tambah 4 tambah 2 tambah 1 bersamaan dengan 7. Dan 1 ini, okey, kosong ni kita tambah tadi ya. Sama juga dengan kaedah yang ini. Dan akhirnya jawapan yang kita perolehi ialah 1713 asas 8. Okey. So, untuk nombor perlapanan, nombor perduaan tukar kepada nombor perlapanan ada dua kaedah, kita imbas balik. Satu ialah bahagikan digit dan tukar kepada nombor perlapanan. Okey, dan kaedah yang kedua ialah kaedah pengiraan. Sebab dia ada sikit mengira, kan? Dia ada darab, dia ada tambah. Ada kira-kira sikit. Jadi nama dia kaedah pengiraan. Okey. So, pelajar perlu menguasai kedua-dua teknik untuk memudahkan pelajar menjawab soalan. Sebab kita tidak tahu hendak soalan yang mana satu. Jadi kalau soalan minta yang mana-mana, kaedah satu atau kaedah dua, kedua-duanya pelajar boleh gunalah sebab telah menguasai. Macam mana mau menguasai? Buat latihan banyak-banyak sampai jawapan tu betul dan ingat dia punya teknik dan kaedah, maka pelajar telah berjaya menguasai. Okey, kalaulah sekiranya sampai ke slide yang ini pelajar masih keliru, tidak faham, boleh rewind balik sampai faham. Maksima 3 kali rewind mesti pelajar boleh menguasai. Sudah rewind faham, macam mana mau buktikan pelajar faham? Buat soalan. Okey, buat soalan, dan kalau soalan pelajar itu betul, maka pelajar telah pun berjaya menguasai kaedah penukaran nombor perduaan kepada perlapanan. Okey, selepas ni cikgu akan up latihan di dalam grup. Okey, terima kasih kepada semua pelajar yang telah menonton dari awal sampai habis tanpa skip. Tanpa skip. Kalau skip tu memang ada masalah lah, nanti tak faham. Okey, terima kasih banyak-banyak. Semoga ilmu yang cikgu sampaikan mendapat manfaat. Okey, sekiranya ada tersilap sebut atau tersilap sepanjang cikgu menerangkan, pelajar kena alert lah. Kalau ada yang tersilap cikgu tak sedar tu, boleh maklumkan dengan cikgu terus. Okey. Okey, terima kasih kepada semua pelajar. Assalamualaikum.